Menarik di Malaysia hari ini, Jumaat 28 Januari. Ikuti perkongsian seorang ibu muda yang ada 10 orang anak. Juga ketahui sistem terkini pengesanan had laju in-car radar. Pelbagai lagi informasi terkini di MHI TV3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini, edisi Jumaat hari ini. Segak bergaya lah. Segak bergaya. Oh, macam segak tu cakap pasti. Saya ada pagi tadi awak. Dan saya Sofia Nur Solihata. Semoga hari Jumaat yang cukup baik, murni dan barakah sekali bagi anda semua yang menonton hari ini. Tentunya kita banyak pengisiannya dan kita difahamkan semalam ada banyaklah antara insiden-insiden yang agak mengejutkan di laman media sosial. Saya pasti anda semua dah menontonnya dan 3 video yang itulah, 3 atau 4 video dan semuanya berlaku di Shah Alam sekitar jam 5 petang. Kalau kita boleh terus menunjukkan antara situasi semalam sekitar jam 5 petang. Ini antara yang berlaku baru-baru ini semalam di Seksyen 13. Hanif. Betul, dan ribut yang melanda terus saja diklasifikasikan Shah Alam ini pada ketika ini antara bandar yang diklasifikasikan sebagai loss and damage lah dalam kategori bencana ini, dan itu juga turut dilaporkan. Dan pada ketika ini menurut mereka yang sedang melakukan kerja-kerja pembaikan akibat daripada ribut yang melanda semalam kuat juga kan, sehinggalah menyebabkan beberapa kawasan antara di sekitar Seksyen 13 di kawasan MSU, di kawasan Padang yang saya selalu bermain setiap minggu itu pun jatuh ataupun runtuh kawasan tempat duduk penonton tu. Itu melambangkan tentang betapa kuatnya angin yang melanda semalam. Dan ini salah satunya di Shah Alam apabila sebanyak 10 kenderaan dilaporkan pada ketika ini musnah ataupun rosak akibat daripada runtuhan yang berlaku semalam. Dan ini juga turut dilaporkan, lihat kepada video yang turut dipaparkan ini. Setakat ini alhamdulillah, walaupun kita melihat agak menggerunkannya kemusnahannya dengan betapa kencang ribut yang melanda semalam, tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan berlaku, hanya kenderaan dan beberapa premis sahaja yang ditebangkan bumbungnya dan sebagainya. Ini juga antara video yang cukup tular. Dan lagi satu di sini menunjukkan di tempat letak parkir kenderaan di Seksyen 13. Ya, boleh besarkan okey. Dan inilah yang menyebabkan 10 kenderaan tersebut rosak pada ketika kejadian berlaku semalam. Dan memang saya pun berada di lokasi lah berdekatan. Buat apa? Saya Sofia pun saya sedang melakukan aktiviti di luar outdoor pada ketika itu. Dan pada ketika kejadian memang hujan lebat. Kita menjangkakan hujan yang biasa sajalah. Dan kemudian angin yang lebat juga. Tapi bila kita tengok reaksi di media sosial, tak sangka sebegini kuatnya. Dan jangkaan unjuran juga telah pun dilaksanakan semalam, telah pun dilakukan berkenaan dengan hujan lebat. Jadi berpada-padalah ketika ingin melakukan aktiviti, dan kalau nak buat apa-apa aktiviti di luar, perlu lihat juga kepada jangkaan keadaan cuaca pada ketika ini. Khususnya ketika musim perayaan ini bagi anda semua yang akan pulang ke kampung, bagi bangsa Cina yang akan menyambut Tahun Baru Cina, pastikan kita mengambil inisiatif untuk mengetahui apakah perubahan cuaca hari ke hari supaya kita boleh merancang perjalanan kita dan juga keselamatan kita. Itu antara yang penting sekali lah. Okey, bercerita mengenai perayaan yang bakal berkunjung tiba ini bakal menjadi long weekend lah. Hari hujung minggu yang panjang disambung dengan hari percutian. Tapi jangan lupa ada satu lagi perkara yang perlu kita sentiasa ingatkan. Ini berkaitan dengan kes COVID-19. Setakat ini, Arnold telah pun dicatatkan meningkat sedikit. New COVID-19 cases above 5,000 mark today. Secara spesifiknya, 5,439 kes baru yang dikatakan di sini, walaupun majoritinya 99.1% adalah dalam kategori 1 dan selainnya di kategori 3, 4 dan 5 masih ini menunjukkan penularan yang semakin meningkat. Dan inilah dia kita melihat dalam musim perayaan, kalau anda bercadang untuk berjumpa dengan rakan taulan, saudara mara dan sebagainya, tolonglah ambil sekurang-kurangnya RTK test ya. Ya, betul. Kalau saya boleh besarkan okey, kita nak tengok kepada trend peningkatan kes ini daripada 4,000, kita tengok di sini 4,066 pada hari Selasa, pada hari Rabu 4,744, semalam hari Khamis terus melonjak kepada angka 5,439 kes. Jadi ini memang
jangkaan, ada unjuran juga telah dirangkakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Apatah lagi kita sedia maklum bahawa varian Omicron memang sangat pantas pada ketika ini, tetapi perlu diingatkan juga dengan pengambilan dos penggalak, suntikan dos penggalak yang sedang giat diberikan pada ketika ini juga, ianya boleh membantu untuk kita tidak melimpahkan kes-kes ini ke atas unit-unit kesihatan kita kan, pada petugas barisan hadapan kita. Kita tak nak dah limpahan kes di hospital, itu yang diharapkan juga. Tolonglah ingat juga terdapat 274 kluster aktif yang paling terkini sekali ya. Okey, dan ini juga kita kongsikan krisis telur ayam. Bisnes makanan kini semakin terjejas. Kita difahamkan dengan keadaan cuaca yang tidak begitu mengizinkan. Kita jangan ingat kita saja yang terjejas, tetapi juga krisis bekalan telur ayam ini kepada penjual, khususnya apabila stok telur itu terhad. Dan ini dikatakan disebabkan oleh antara beberapa faktor lah, termasuk cuaca dan juga akses kepada telur ayam yang terpaksa diimport dari luar negara. Jadi kalau kita melihat harga telur ayam meningkat sedikit, jangan terkejut. Dan mungkin kita boleh mencari alternatif lain buat masa ini. Okey, ada juga keresahan daripada peniaga yang mengatakan bahawa saya hanya boleh beli 2 papan sahaja sehari telur ini. Biarpun sebelum ini, sejak 10 tahun yang lalu, boleh membeli sehingga 300 biji telur grade B setiap 2 hari sekali. Jadi itu menunjukkan kepada tentang betapa stok pada ketika ini sangat limited, sangat sedikit, dan ianya perlu diberikan perhatian jugalah, terutamanya ialah rantaian itu kan, bukan saja kita sebagai end user ataupun pengguna yang terakhir, tapi kepada para peniaga yang memerlukan ataupun menjadikan telur ni sebagai bahan utama dalam masakan tu, pastinya akan terjejas jugalah. Itu sedikit perkara dalam perkembangan ketika ini pada hari ini berkaitan dengan apa yang akan bawakan, apa yang berlaku semalam dan apa yang sedang berlaku dalam negara pada ketika ini. Hari ini sangat istimewa di Malaysia hari ini. Ini sangat istimewa, memberikan inspirasi. Adakah benar dan betul orang kata anak ni punca rezeki. Lagi ramai anak kita, lagi tinggi rezeki itu. Jadi kita mahukan pengisian seorang wanita ini yang saya dikatakan sangat idola lah bagi saya idola kerana 10 anak, tapi kita mungkin melihat perkembangan bisnesnya yang cukup mantap pada ketika ini. Sekejap. Awak kata idola maksudnya sebab kita berdua ada seorang anak kan? Ya, Adakah awak menuju ke arah itu juga? Saya nak mendapatkan inspirasi sebab saya ni seorang yang orang kata berfikir banyak sangat dari segi kewangan dan sebagainya. Nak bertanyakan bagaimana seorang ibu boleh menjayakan 3 perniagaan dan menjaga 10 orang anak. Jom kita saksikan bingkisan ini. Saya kalau boleh ingin mengelakkan daripada kerap pergi ke zoo negara sebab tak larat nak kejar anak dekat sana. Itu baru seorang. Bayangkan kalau ada 10 orang. Setuju. Boleh berlumba lari dekat sana. Dah lah besar satu pusingan tu dalam 5 km saya rasa boleh dapat. Sebab kita pernah berlari dalam tu. Jadi itu yang kita nak perkenalkan tetamunya. Sangat istimewa, sangat luar biasa. Dan Sofia, silalah. Do the honest. Puan Wan Nurul Melissa Wan Abdul Malik, ibunya, dan juga anak sulungnya ya. Adik Muhammad, adik Naufal Muhammad Azman. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Sihat ya? Nasihat. Okey. Nampak macam pemalu sikitnya anak yang sulung. Hari ini kita santai-santai saja sebab Puan sejujurnya menginspirasi lah bagi saya. Dan saya juga, kami juga sebagai bapa dan ibu, anak seorang je masing-masing ni. Tapi bagi Puan, anak ni menjadi orang kata pemangkin rezeki tu. Jadi mungkin Puan nak kongsikan sedikit sebanyaklah bagaimana Puan mengendalikan segalanya dan nampak begitu muda, sihat, ceria orangnya. Bagaimana? Kongsikan sikit. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Okey. Saya sekarang ni umur tahun ni 36. 36? Suami pula 37. Okey. Kami kahwin pada umur saya 20, suami 21. Okey, masa tu dapat anak yang sulung ni masa umur saya 21.
Okey, masa tu tak ada pun plan nak anak ramai-ramai ke apa kan. Masa tu plan nak anak berapa? Konon-kononnya 4. Empat. Kononnya. Empat Sedang diganda. elok lah tu. 4 ke 10 ni macam mana jadi? Lepas tu bila dah beranak seorang, okey. 2 tahun lagi, seorang lagi. Lepas tu memang dah tak plan dah. Okey, tapi bila pada anak seorang tu kan biasalah ekonomi semua okey lagi. Bila dah 2, ketiga, okey ada yang cakap belakang. Anak dah ramai ni, plan-plan lah lepas ni kata kan. Okey. Nanti takut tak cukup makan ke apa kan. Tapi lainlah bila setiap kali bersalin tu, setiap kali ada anak yang baru tu, ada rezeki yang baru. Setuju. Okey. Okey, kita nak berkenalan dengan anaknya dululah Adib Naufal ya. Ni panggilnya apa Along? Adik. Adib Panggil lah. adik je. Oh. Okey, sekarang usianya berapa Adib? 15. 15 tahun. Okey. Ada 9 orang adik di bawah ni. Jadi macam mana sebenarnya peranan sebagai abang sulung ni, tengok adik-adik semua macam mana dengan yalah nak sekolah lagi, macam mana Adib? Tak tahu. Biasa je lah. Memang dah biasalah sejak kecil jaga adik-adik. Ditolong ibu tu dalam cara macam mana? Sebab ibu bekerja kan. Jadi awak menjaga adik-adik ni macam mana? Orang kata jadual dia. Cerita sikit. Kadang-kadang basuh tukar pampers, buat susu. Macam tu. Bolehlah, tak ada masalah lah. Awak bersilat jugalah kat rumah. Dah sekarang ni kira kata dah terror lah tu. Ada tak adik-adik yang paling suka ke? Mana yang paling manja ke? Ada. Yang mana satu? Nombor 9. Ainul. Ainul. Yang tu usianya berapa? Sekarang ni nak masuk 2 tahun. Yelah, ramai sangat kan nak fikir seorang-seorang tu kan. Okey. Ya, silakan. Puan, kita sebagai seorang ibu jugalah, kita faham mungkin daripada segi sokongan emosi pada anak-anak, being there as a mother sebagai seorang ibu dan juga punya 3. Orang kata perniagaan. Ya. Jadi bagaimana Puan menguruskan masa tu? Kalau macam first dulu buat bisnes, buat bisnes pada rumah je. Okey, anak memang ada lah, sentiasa ada depan mata. Lepas tu start tahun 2015 saya buat bisnes jamu. Masa tu nak restock barang semua memang bawa dia orang dalam kereta. Memang bawa. Memang tak tinggal dekat orang kan. Lepas tu bawa je semua sampai satu masa kira macam dah banyak order. Anak-anak pun macam kesian bila bawa sekali penat kan. Bawa pergi sana sini. Lepas tu ada kawan tu kira bibi kan. Orang negara lain tu. Tanya kat dia, boleh tak kalau kerja dengan saya kata kan. Sebab sebelum tu dia ada tolong buat barang saya berniaga tu kan, saya buat jamu. Dia tolong, lepas tu minta tolong dengan dia. Dia kata dia boleh jaga rumah, dia boleh jaga anak kan. Start tu minta dia tolong jaga pagi sampai petang. Jadi minta bantuan untuk menjaga anak-anak lah. Okey, Puan, saya nak tanya satu perkara ni. Okey, kita fahamlah cabaran sebab kami ni yang baru seorang anak pun ada cabarannya juga kan. Sehingga terfikirlah bila anak yang kedua ni. Kerana cabaran yang pertama ni. Okey, Puan 10 orang anak, saya percaya ini rezeki yang dikurniakan memang kata pun tak dirancang sangat. Okey, apa detik-detik yang menjadi kelebihan lah bila ada ahli keluarga yang ramai ni, anak-anak yang ramai ni sampai 10 orang. Apa yang mungkin orang tak faham, orang nampak cak anak ramai, pasti kerja pun 10 kali ganda jadi. Tapi sebenarnya yang menjadi kebahagiaan seorang ibu dan bapa ni kan? Salah satunya rumah tak sunyi lah. Memang boleh kata dalam sehari tu time tidur je. Senyap? Senyap. Tak perlu tunggu raya lah ni? Tak payah. Memang hari-hari 24 jam tu boleh kata tidur. Baru tidur. Lepas tu macam itulah anak-anak ramai ni mungkin orang kata boleh stres kan. Jaga tak penat ke kata kan. Jaga anak ramai ni. Memang penat kadang tapi bila ramai ni kita boleh buat kawan. Puan, bila kita menyentuh berkenaan rezeki kita lah kan, mungkin ramailah sejujurnya yang takut nak ada anak 2, 3, 4, 5 ni sebab risau tak boleh nak menampung. Tapi lain bagi Puan pula, apakah nasihat Puan bagi semua yang mungkin ada keraguan itu untuk menambah
bilangan anak disebabkan faktor kewangan. Berdasarkan pengalaman puan, apa yang boleh dinasihatkan? Bagi saya, jangan takutlah. Anak tu memang Allah dah jamin bawa rezeki kita. Jadi bila dah memang tak payah nak takut-takut. Kalau nak anak nombor 2, 3, 4 ke. InsyaAllah ada rezeki dia orang masing-masing. Hanya perlu percaya sajalah ya. Adik cita-cita nak jadi apa ni? Nampak macam main bersukan je ni ya. Main gym. Askar. Alhamdulillah. Okey. Sifat tanggungjawab tu memang sejak kecil dah ada. Ya, betul. Dengan adik-adiknya. Yalah, dengan adik-adiknya nak menjaga negara kan. Terima kasih banyak Puan dan juga adik yang sudi bersama dengan kami. Saya percaya ini bakal memberi dan membuka mata ramai pihak untuk melihat kepada rezeki yang dibawa oleh anak. Betul. Kita hanya perlu percaya saja kan Puan kan. Dan itulah yang akan boleh jadi kawan. Biar ramai macam ni. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita perkenalkan Puan Wan Nurul Melissa Wan Abdul Malik, ibu kepada Muhammad Adik Naufal Muhammad Azman bersama dengan 9 orang adik-beradiknya. Lebih kami jealous sebab baru 36 tahun ni. Ibu kepada 10 orang anak, tuan dan puan-puan. Kami harapkan mendoakan kesihatan puan dan keluarga terus terjaga dan terus kuat ya puan. Perniagaan pun semoga sukses teruslah. Allah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan rakan setugas di lokasi Ani Mizati akan memberikan kita gambaran penuh berkenaan dengan Ops Selamat 17 Inka Rada dan juga ICOPS. Katanya dah tak sabar dah tu tapi kita nak berterihat. Seketika teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali bersama dengan saya Ani Mizati di Malaysia hari ini. Kali ini saya berada di luar di lapangan kerana sempena dengan Tahun Baru Cina 2022. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, hari ini dijangka aliran trafik akan melonjak. 28 Januari akan bermulanya, dah ramai ambil cuti, dah ramai untuk pulang ke kampung halaman. Jadi saya berada di Plaza Tol Jalan Duta Kuala Lumpur menghala ke arah utara bagi menyaksikan aliran trafik dan juga bagi bersama-sama dengan pasukan maupun kekuatan trafik dan juga PDRM untuk bersama-sama menyaksikan bagaimana keadaan di sini dan juga dikabarkan ada operasi yang sedang dijalankan menahan beberapa kenderaan selepas melepasi jalan tol. Jadi apa yang kita nak kongsikan di sini merupakan Ops Selamat 17 sempena dengan Tahun Baru Cina 2022 yang mana inilah pelaksanaan digitalisasi oleh pihak PDRM iaitu Inka Reda dan juga ICOPS. Bagaimana ianya dilaksanakan dan apakah pemantauan yang dilakukan? Kita bersama-sama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malaysia hari ini kerana bersama dengan PDRM dan JSPT. Ya, terima kasih juga. Tuan, mungkin boleh kongsikan apa yang sedang berlaku, pemantauan udara ini sedang dilakukan. Okey, elemen udara, pasukan gerakan udara merupakan sebahagian pakej Ops Selamat di mana pemantauan udara akan dilakukan oleh kru daripada JSPT bersama dengan PGU. So kita akan melihat aliran-aliran yang berlaku kesesakan. Maklumat akan disalurkan kepada ground untuk diambil ataupun disuraikan aliran berkenaan. So elemen ini memang yang penting dalam menentukan kelancaran lalu lintas. Ya, kerana objektifnya adalah untuk meminimumkan kemalangan dan mengawal keadaan aliran. Mungkin Tuan boleh kongsikan juga bersama dengan kami Ops Selamat 17. Apakah kelainan ataupun penguatkuasaan penambahbaikan yang dilakukan pada kali ini untuk tahun 2022 sempena dengan Tahun Baru Cina ni Tuan? Okey, selaras dengan perkembangan semasa, kita digitaliskan enforcement kita. Pendekatan Ops Selamat ini dijalankan secara total enforcement dan juga services. So dalam konteks total enforcement, kita telah utiliskan sepenuhnya dua gadget kita iaitu Inka Rada dan juga ICOP. Dua alat ini penting bagi menunjukkan kehadiran dan memberikan impak yang besar kepada konsep total enforcement yang kita laksanakan. Dengan harapan kita boleh mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan akhirnya dapat mengurangkan kadar kemalangan dan kematian. Ini yang penting, core kita. Sebab itu kalau kita tengok bahawa penting untuk pengguna jalan raya merancang dan dalam masa yang sama kena mematuhi peraturan jalan raya. So JSPT dan juga pihak berkuasa ini dia tidak akan berkompromi dalam tempoh Ops Selamat ini. Begitu juga dengan kadar kompaun ia adalah mandatory, tiada rayuan dalam tempoh ini. So alat-alat ini digunakan bagi merakamkan pesalah tegak yang masih melakukan kesalahan pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana contoh ICOP Inka Rada ini
dia akan merakam kenderaan yang memandu melebihi had laju. Dalam masa yang sama juga, dia akan dalam semasa rondal ini. Jadi kita akan keluarkan saman secara real time. Melalui sistem pengkalan data kita hantar kepada ni. Dan kelebihan in-car radar ni, dia boleh mengesan 6 kesalahan serentak yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Antara kesalahannya? Memandu melebihi had laju. Ini merupakan core utama di mana memandu melebihi had laju merupakan penyumbang kepada kemalangan. So di samping daripada biasanya kita mengamalkan konsep statik. So kelainan pendekatan ini ialah kita mobile. Maknanya kenderaan kita ni akan bergerak melakukan rondaan dan dalam masa yang sama dia akan merakam kesalahan pengguna jalan raya yang tegak melakukan kesalahan ni. Apakah antara strategi gerakan ataupun taktikal untuk melaksanakan in-car radar? Adakah perlu berada di kawasan-kawasan yang seringkali berlaku kemalangan? Itu antaranya ataupun bagaimana? Okey, tumpuan kita, kalau kita dapat memberikan perhatian kepada G40. G40 ni adalah kawasan kemalangan maut yang kerap berlaku kemalangan. So, kita akan menumbuhkan di kawasan G40 dan juga accident prone area. Kita mengharapkan apabila tindakan total enforcement ini dibuat, dia akan dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Bagaimana dengan antara kemalangan ataupun risiko-risiko kemalangan yang seringkali berlaku dalam cuti perayaan ini? Mungkin tuan boleh kongsikan yang diberi fokus utama. Macam mana? Diberi fokus utama untuk risiko-risiko kemalangan yang seringkali berlaku sempena dengan cuti perayaan selalunya. Risikonya kegairahan untuk orang bergerak daripada rumah lah untuk balik ke destinasi yang macam-macam ni. Untuk balik berhari raya, untuk bercuti, ada yang mengadakan RU dan sebagainya. So, kegairahan tu dia akan menyebabkan dia memandu melebihi had laju. Dalam masa yang sama juga ada pengguna jalan raya yang tegal ni tidak menggunakan tali pinggang keledar dan sebagainya. So, benda-benda begini, macam mana yang saya sebutkan bahawa dengan kelajuan 60 km sejam sebenarnya sudah cukup untuk membunuh kita. Itu kelajuan 60 km sejam. Sebab itu saya nak nasihatkan pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan jalan raya dan jangan memandu melebihi had laju. Aliran akan meningkat 17.5% ataupun 1.6 juta daripada harian biasa di Lebuh Raya Utara Selatan ni. Harian 1.3 juta. So, waktu puncak ni 28, 29, 2, 3, 4 ni kita menjangkakan mencecah 1.6 juta. Dan ini pun terbukti hari ini apabila aliran di 30 sektor Lebuh Raya telah mencecah 4.6 juta. Tingginya aliran kenderaan. Sebab itu dalam keadaan ini ramai yang akan terasa teruja untuk cepat sampai, dia akan berlaku kesesakan dan sebagainya. Pentingnya merancang perjalanan supaya kita selamat sampai ke destinasi. Sebab itu kita punya hashtag kita, rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. Selamat di jalan raya dan rumah yang ditinggalkan juga selamat. Ya. Antara pelaksanaan digitalisasi yang lain ialah iCops, di mana kita tahu iCops ini juga bukan sahaja boleh mampu untuk mengesan kesalahan-kesalahan jalan raya, tetapi dapat detect kenderaan itu sama ada kenderaan klon ataupun ada jenayah yang berlaku menggunakan kenderaan terbabit. Mungkin tuan boleh jelaskan lagi. Ini juga yang alat yang kita utilisekan pada masa Ops Selamat ini. iCops dia berfungsi untuk menyimpan pola aliran ataupun demografi aliran di Malaysia. Setakat ini kita telah ada 6 juta pengkalan data melibatkan kenderaan di Malaysia yang menggunakan lebuh raya, jalan raya dan sebagainya. So pendataan ini penting apabila kita melakukan cross silang dengan lain-lain jabatan, kereta berkenaan kita boleh detect adakah dirinya terlibat dengan insiden penyeludupan migran, dadah, immigration penyihatan dan juga segala akta yang terlibat. Kerana apa? Apabila cross silang dibuat terutama dengan jabatan jenayah, jabatan narkotik, akan kita pelotkan kenderaan ini. So dengan itu kita boleh mula menjalankan risikan untuk mengenal pasti kenderaan yang terlibat. Data setakat ini sebanyak 6 juta yang telah berada di iCops Data Center. Ya. Okey, di sini juga sedang berlangsungnya operasi di mana melibatkan trafik dan juga apakah mungkin operasi yang dilaksanakan pada ketika ini tuan nak kongsikan bersama dengan kami? Okey, tumpuan kita sebagaimana tahun 67% disebabkan oleh pengguna motosikal. Kumpulan motosikal ni memang merupakan penyumbang kepada kemalangan maut yang tertinggi. Jadi, pagi ni kita telah melancarkan Ops Motosikal dengan tujuan memberikan kesedaran kepada pengguna motosikal untuk menunggang secara selamat. Okay. Sebab apa?
mereka merupakan kumpulan yang paling terdedah untuk terlibat dengan kemalangan jalan raya. So nasihat saya kepada penunggang motosikal, berhati-hati di jalan raya, tunggang, jangan tunggang langgang. Jangan tunggang langgang. Tuan, akhir kata daripada Tuan dan juga pihak PDRM untuk memastikan meminimumkan kemalangan seperti dengan perayaan ini. Apakah Tuan nak sampaikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini? Silakan Tuan. Okay, terima kasih. Malaysia hari ini begitu prihatin dengan isu kepenggunaan jalan raya. Nasihat saya satu, supaya kita menentukan rumah yang nak ditinggalkan selamat. Bagaimana menghubungi polis setempat. Kita ada VSAP, kita ada borang dan sebagainya. Dan di jalan raya, sila rancang perjalanan. Tentukan kenderaan kita boleh berfungsi dan boleh mampu berada di jalan raya. Okey, tunggang, pandu dan jalan dengan selamat. Kita akan selamat sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Bakri dan juga semua yang berada di sini. Kekuatan-kekuatan yang turut sama memastikan aliran trafik berada dalam keadaan terkawal dan selamat seperti dengan Tahun Baru Cina 2022. Jadi pulang dengan selamat. Kita doakan perjalanan anda pulang ke kampung halaman itu dapat tiba dengan baik sekali, insyaAllah. Teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, terima kasih kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kita ada banyak lagi perkongsian menarik dan sekarang kita nak terus kongsikan kerana kini kita akan bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia yang pada ketika ini berada di Syria bagi misi bantuan kemanusiaan musim sejuk Syria Siri 10. Bersama kita ketika ini terus dari kem pelarian Syria, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia iaitu Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan. Silakan. Alhamdulillah, kita seperti mana yang sama-sama kita tahu bahawa kami dah bergerak ke Syria bermula daripada 17 hari bulan Januari yang lalu dan kita melihat sendiri bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang berada di kem pelarian Syria ketika ini dalam keadaan yang cukup menyedihkan dan cukup menakutkan kita. Ini kerana dalam keadaan cuaca pada tahun ini agak berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Kesejukan berlipat kali ganda. Kalau sebelum ini hanya sekitar 5, hari ini dah sampai minus 10 darjah Celsius yang mereka hadapi di kem-kem, di Arsal, di Biqaq, di negara Lubnan. Jadi apa yang kita cuba bantu, kita berikan antaranya adalah kita berikan sesuatu yang memberikan kehangatan kepada mereka. Antaranya seperti baju sejuk, bahan bakar, pemanas. Dan kita di dapur kita sendiri, kita masakkan makanan-makanan, hidangan-hidangan hangat ini buat mereka. Kita berikan baju-baju sejuk kepada anak-anak mereka, kita pakaikan sendiri. Kita masuk ke dalam kemah-kemah, kita rasai bagaimana kesejukan yang mereka hadapi. Ini adalah satu keadaan yang dapat kita simpulkan adalah kesukaran yang cukup menakutkan kita dan tanpa bantuan dan tanpa sesuatu yang persiapan yang secukupnya, ini akan membahayakan kehidupan mereka, membahayakan anak-anak kecil yang belum faham makna kesejukan ini tetapi dah merasai dengan cukup kita kata juga parah lah. Dan ini sesuatu yang kita kata perlukan perhatian daripada kita semua. Dan ketika ini, Alhamdulillah, kami dah sampai pula ke kem pelarian Syria di kawasan I'zaz dan ketika ini kita melihat bagaimana ada lebih daripada ratusan ribu pelarian-pelarian yang berada di kawasan-kawasan kem ini. Bagaimana apa yang cukup menyedihkan apabila kita melihat sehingga saat ini salji-salji masih meliputi di kawasan ini. Kesejukan jaya difahamkan sehingga minus 10 ketika waktu malam. Dan ada ketika minus 5 dan sangat-sangat sejuk. Dan saya sendiri melihat bagaimana yang kita saksikan anak-anak kecil berlari tanpa memakai kasut yang sebaiknya. Dan kita melihat bagaimana ibu-ibu menangis dan bagi tahu bahawa ini adalah sesuatu keadaan yang sukar untuk mereka tanggung. Bila kita tanya apa yang mereka perlu, mereka hanya bagi tahu bahawa kami memerlukan pemanas. Kami perlukan bahan bakar untuk memberikan sedikit kehangatan di dalam kemah ini. Dan di Azaz ini juga kita juga berikan makanan, juadah makanan, kita berikan sesuatu yang memberikan sedikit kesihatan kerana kesejukan ini begitu mencabar. Kami yang pakai dalam keadaan pakai pakaian yang secukupnya boleh menahan sehingga minus 20 darjah Celsius pakaian yang kita pakai ini, itu pun kita rasa kesejukan yang cukup mencengkam. Dan Alhamdulillah dengan sedikit bantuan yang kita berikan dalam keadaan mereka betul-betul memerlukan, saya percaya ini sesuatu yang akan memberikan sesuatu
sesuatu kegembiraan ataupun mengurangkan penderitaan yang mereka hadapi di musim sejuk yang cukup mencabar pada tahun ini. Dan kita mengharapkan walaupun dua negara yang berbeza, tetapi keadaan pelarian Syria sama ada di Irsal, sama ada di Azaz, sama ada di Biqa di Lubnan, tetap sesuatu yang sangat sukar untuk kita gambarkan dengan kata-kata, tetapi sangat mencabar untuk mereka hadapi dengan kesejukan yang seperti ini. Dan alhamdulillah dengan sumbangan yang kita telah kumpulkan selama ini, kita sampaikan, kita berikan pemanas, kita berikan juadah makanan, ini adalah sesuatu yang dapat meringankan apa yang mereka rasai ketika ini, insya-Allah. Kami ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua penyumbang yang menyumbang melalui Peduli Insan selama ini. Dengan sumbangan yang tuan-puan berikan, kita percaya kita mampu untuk berikan sumbangan ini, kita sampaikan bantuan-bantuan ini secara berterusan, dan kita mengharapkan setiap daripada kita yang merasai kesakitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita ini teruskan menyumbang melalui kita punya website kita www.peduliinsan.org ataupun melalui nombor akaun yang tertera, dan ataupun jika ingin mengetahui sebarang update dan kemaskini apa yang berlaku dan kemaskini bantuan yang kita berikan, boleh ikuti melalui kita punya Facebook kita ataupun Instagram Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, ataupun hubungi kita melalui nombor yang tertera untuk mengetahui apa yang berlaku dan mengetahui perkembangan terkini. Kami ucapkan terima kasih, dan sumbangan ini, bantuan ini, misi ini akan kita teruskan. Kempen ini kita akan buka sehingga penghujung bulan 2 nanti. Jadi teruskan menyumbang, insya-Allah. Kita percaya dengan setiap sumbangan yang kita berikan ini, kita dapat memberikan perubahan kepada mereka. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan yang pada ketika ini sedang dalam misi bantuan kemanusiaan musim sejuk Syria siri 10 daripada Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Dan pastinya kepada mereka yang ingin teruskan menyumbang, apalagi hari ini hari Jumaat yang penuh barakah kan, elok rasanya untuk terus lihat kepada segala perincian telah pun dikongsikan tadi. Okey, kita nak berhenti lihat seketika kerana selepas ni ada satu lagi perkongsian yang akan kami bawakan dan pastinya akan bersama dengan rakan setugas. Tapi terus kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan orang kata azam baru kita lah dalam tahun 2022 ini, gaya hidup sihat, berat badan ideal. Kita terus bersama dengan tetamu saya menerusi panggilan video, Dato' Azril Muhammad Radzi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum Dato', sihat? Waalaikumsalam. Sihat Sofia? Sihat, alhamdulillah. Datuk, terima kasih meluangkan masa. Datuk, kita dah dengar begitu banyak orang kata maklum balas, feedback yang cukup positif berkenaan dengan produk-produk di bawah V Asia Cosmetic and Healthcare ni. Mungkin Datuk nak kongsikan bersama kita apakah antara kebaikan ramuan yang tersedia dalam produk-produk ini. Silakan Datuk. Terima kasih Sofia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Semoga ceria-ceria semua penonton dekat luar sana. Sofia, yang mana ya tajuk hari ini Sofia, gaya hidup yang sihat ya, yang mana alhamdulillah ya di V Asia saya menerima maklum balas yang begitu luar biasa daripada pengguna-pengguna yang mengamalkan produk V Asia yang mana ya maklum balas yang begitu positif sekali. Dan saya percaya ya ramai antara kita bercakap mengenai bentuk dan juga berat badan ideal ya, yang ada masalah berat badan berlebihan ya ataupun obesiti ya. Saya percaya perkara ini amat membimbangkan, dan salah satu punca obesiti ini adalah disebabkan oleh
corak pemakanan kita yang tidak sihat dan tidak seimbang kalau kita perhatikan dalam perhubungan kadang-kadang isteri ni kadang-kadang tak menjaga penampilan suami kadang-kadang beralih arah dan sebagainya. Saya kira ini kadang-kadang terjadi di kalangan orang kita apapun sebenarnya benda ni boleh dicegah dengan mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang penjagaan hubungan yang lebih baik yang mana seperti mana saya katakan berat badan ideal ni sangat penting yang mana bukan saja kita risau soal obesiti tetapi punca utama penyakit juga adalah disebabkan oleh berat badan yang berlebihan Kadang-kadang penyakit-penyakit yang berangkai-rangkai juga disebabkan oleh berat badan kita yang berlebihan. Jadi pemakanan yang seimbang sangat penting diet yang sihat itu penting. Sebab tu kalau saya hari ini nak kongsikan penonton disebabkan diet tak sihat kita susah nak berfashion, nak pakai baju, nak bergaya dan sebagainya kadang-kadang terpaksa pakai baju hitam gelap Dan satu kajian yang saya baca rakyat Malaysia kurang mengamalkan serat yang mencukupi Sebenarnya serat yang dicadangkan ialah 25 hingga 30 gram setiap hari. Tetapi ramai antara kita yang hanya mengamalkan 3 hingga 5 gram serat setiap hari yang mana ianya tidak mencukupi dan boleh menyumbang kepada macam-macam masalah seperti water retention, masalah sembelit susah untuk lawas. Bila kita kurang mengamalkan serat ni salah satu je menyebabkan kita sembelit kadang-kadang duduk dalam tandas pun lama 15 hingga 20 minit susah untuk lawas Jadi salah satu cara untuk diet yang sihat, untuk diet yang seimbang, mendapatkan bentuk dan berat badan yang ideal, untuk elak kata orang tu masalah sembelit, anda boleh amalkan apple ataupun orange fiber V Asia ni yang mana sangat-sangat mendapat sambutan hebat, keberkesanan seawal sesi pertama ni anda amalkan 4 hingga 6 jam anda dapat lihat anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam tu dengan kata orang senang kata lebih lawas yang mana kita akan rasa badan lebih ringan, tak duduk lama dalam tandas yang mana usus kita lebih bersih, lebih sihat, badan kita akan rasa lebih ringan secara tak langsung. Dan dalam yang sama juga kalau anda nak capai bentuk dan berat badan yang ideal, anda boleh amalkan gaya hidup yang sihat jaga pemakanan juga. Tetapi kalau anda amalkan fiber ni, anda dapat lihat perbezaan yang mana amalkan secara teratur maklum-maklum pengguna saya yang amalkan mereka kata baju mereka dah makin longgar, dah boleh berfashion yang mana apple fiber ni saya cadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau orange fiber saya cadangkan untuk anda berat badan melebihi 70 kg. Satu hari amalkan sekali dah cukup. Amalkan setiap kali selepas anda makan berat. Kalau makan tengah hari tu kita makan nasi penuh pinggan Sofia Jadi jangan lupa lepas dah makan nasi kita minum orange fiber ni, insya-Allah kita akan lawas, segala semuanya akan keluar. Lemak, lendir, toksin semua akan singkirkan, badan kita akan rasa lebih ringan. InsyaAllah anda akan lebih mudah untuk berfashion. Dan istimewanya, apple dan orange fiber V Asia ni sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Formulasi yang terbaik, selain pada ada fiber dalam ni, ada PCM khas. Sebenarnya ada juga ramuan vitamin C dan juga collagen yang mana dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit anda yang mana saya sendiri bukan saja mendapat maklumat dari pengguna tapi saya sendiri juga mengamalkan orange fiber ni setiap malam sebelum saya tidur. Sofia yang mana esoknya pagi waktu subuh saya akan ketandas, akan keluar segala kata orang tu lebihan makanan tak terhadam tak ada masalah sembelit, lebih lancar dan hari saya rasa lebih aktif, lebih ringan, saya rasa lebih ceria bila saya minum orange fiber ni pada keesokan harinya. Memang kata orang tu rutin saya lebih lancar. Dan seterusnya selain pada orange fiber juga biasa juga turut pasangkan cream white yang mana cream white ni didatangkan dengan 2 perisa, kopi arabica dan juga coklat Belgium yang mana cream white ni berfungsi untuk menyekat selera makan. Yang ni saya cadangkan anda amalkan waktu pagi maksudnya selepas sarapan pagi anda minum je cream white ni. So apa cream white ni fungsi dia untuk menyekat selera makan. Kalau tadi orange fiber untuk lebih pada detox, pelawasan, cream white ni anda amalkan waktu pagi selepas sarapan berat. Anda minum cream white ni satu hari anda akan rasa lebih kenyang sampai kadang-kadang kita akan rasa kurang nak kudap-kudap. Sebab apa punca utama berat badan kita naik kadang-kadang sebab kita suka makan manis, kita nak minum air ais, air kopi dan sebagainya Tetapi cream white ni fungsinya dapat membantu menyekat selera makan yang mana bila kita makan sikit je kita akan rasa lebih kenyang. Jadi saya tak langsung dapat membantu mengekalkan bentuk dan juga berat badan ideal anda yang mana cream white ni ada 2 perisa. Coklat Arabica, coklat Belgium dan juga kopi Arabica rasanya sangat sedap. Anda boleh buat pilihan. Harga RM45, ada 10 sachet. Paling penting formulasi ni tanpa bahan terlarang, tanpa sibutramine, selamat untuk diamalkan Bila anda minum cream white ni, satu anda akan rasa berpeluh kadang-kadang Kemudiannya saya galakkan anda minum lebih air kosong sebab apa yang mana paling penting formulasi cream white ni tak ada rasa berdebar-debar, tak ada rasa kata orang tu kerisauan dan sebagainya yang mana cream white ni formulasi berasaskan bahan-bahan semula jadi daripada gasnya Cambogia dan juga sinitrol yang mana sangat-sangat baik untuk mencapai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Jadi secara ringkasnya waktu pagi anda minum cream white ni untuk kekalkan berat badan ideal ataupun untuk dapatkan berat badan yang lebih ideal, minum cream white waktu pagi.
Dan waktu malam anda jangan lupa dapatkan Apple ataupun Orange Fiber V-Asia ni. Apple untuk berat badan kurang 70 kg, Orange Fiber untuk berat badan melebihi 70 kg. Dan yang terakhir satu lagi yang anda boleh gunakan juga iaitu lotion panas asli. Sofia, yang mana lotion ni sangat-sangat bagus untuk lotion urutan serbaguna, mengurangkan selulit, stretch mark ya. Saya kira sangat-sangat bagus. Sebab apa? Kalau saya suka guna waktu malam, lotion ni sapu juga perut ya. Bahagian-bahagian kadang-kadang kita yang menggelebih, selulit, stretch mark ya. Dan sangat-sangat sesuai untuk wanita dalam pantang yang ada masalah stretch mark yang teruk. Kemudian anda juga boleh gunakan sebagai lotion urutan ya. Pada bahagian kadang-kadang perut kita yang menggelebih, boncit ni kadang-kadang ya, macam-macam masalah. Kemudiannya sesuai juga ya untuk urutan pada sendi-sendi, lutut dan sebagainya. Harga lotion panas asli ni RM26. Anda boleh bandingkan. Kalau anda dah pernah guna sebarang lotion di pasaran ya, jenama lain, apa kata anda cuba dapatkan lotion panas asli ni? Sebab apa? Kehangatannya luar biasa, sapu sikit dah cukup. Dan istimewanya bila anda guna ya, anda akan terasa kata orang tu seperti ada kita nak buang angin. Jadi lotion panas asli ni harga RM20. Anda boleh dapatkan di toko-toko jamu berhampiran ataupun boleh beli ya. Nak diskaun boleh beli di jombai.my ataupun Shopee dan Lazada. Bagi anda yang nak konsultasi hari ini, nak informasi lebih lanjut secara percuma, boleh call je hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V-Asia baru beli. Sebab apa? V-Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih Sofia. Pastikan V-Asia baru beli dan jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Datuk memberikan penerangan yang cukup mantap, cukup jitu sekali. Saya pasti ramai yang tergerak hati untuk memulakan kehidupan sihat dan orang kata mendapatkan badan yang ideal menjelang tahun 2022. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V-Asia Cosmetic dan Healthcare. Terima kasih sekali lagi. Baik, dengan itu kita melihat begitu banyak perspektif ya. Kita kena jaga orang kata mindset kita, penjagaan tubuh badan dan sihat sekali. Dan inilah dia. Yep. Hakikatnya Hanif, kita kena sentiasa bersedialah untuk menjalankan kehidupan yang sihat. Ini adalah satu orang kata decision lah, satu keputusan yang kita perlu buat. Dan apatah lagi sebab sekarang kita berada di era pandemik kan, dan kita bersedia untuk melangkah ke era endemik. Satu perkara yang kalau saya boleh kongsi sekarang ni berkaitan dengan perlu menjaga kesihatan adalah berkenaan dengan sistem imun sistem tubuh badan kita. Kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat, bukan hanya untuk mengurangkan berat badan ataupun mendapatkan tubuh badan yang ideal, tapi dalam masa sama kita perlu sedar bahawa kita sekiranya kita mengamalkan gaya hidup yang sihat bukan setakat bersenam, tapi apabila makan pun sihat, kita jaga pemakanan kan, kurangkan pengambilan gula, makan sayur-sayuran. Walaupun itu sangat klise, walaupun itu semua orang dah tahu, tapi dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat sebegitu, ianya boleh meningkatkan sistem imun tubuh badan kita. Dan dalam masa yang sama, dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, antara hikmah yang boleh kita tahu adalah pengajarannya tentang penting untuk ada imun yang kuat ini, supaya apabila kita dijangkiti, kita boleh melawan secara semula jadi. Ya, inilah dia kata-kata Coach Hanif kita. Bukan sekadar untuk estetik di luar saja, tapi dalaman juga perlu dijaga. Dan dengan itu, kalau anda ingin mengambil langkah ini untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi fit, Fit for Action adalah untuk anda. Inilah program reality TV3 Fit for Action FFA, mencari peserta yang mempunyai kemahiran seni bela diri dan juga berminat untuk berlakon. Bayangkan. Jangan lepas peluang untuk sertai uji bakat terbaru pada 29 dan 30 Januari 2022 di Seri Pentas Bandar Utama dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Dan sila pastikan keputusan ujian seringan RTK COVID-19 berdaftar di dalam aplikasi MySejahtera 5 hari sebelum datang ke uji bakat. Maklumat lanjut, ikuti media sosial Facebook, Instagram dan Twitter @TV3 Malaysia. Ya, betul. Kalau 5 hari sebelum kena buat ujian, tapi dinasihatkan juga pada hari kejadian tersebut nak datang, buatlah juga ujian kendiri tersebut. Apa salahnya? Supaya kita tahulah kan berkaitan dengan perkara tersebut. Okey, kita dah nak sambut perayaan ni. Kongsi Fatai. Dia macam mana? Kongsi Fatai. Dia lain sikit. Kongsi Fatai. Itu dia. Mak Cina tahulah. Okey, kita nak semarakkan lagi sambutan perayaan Tahun Baru Cina ni. Jadi kita nak saksikan sedikit yang disediakan ini. Jom. Kongsi. Kalian nak tahu tak, kita nak dengar cerita tentang seorang selebriti ni. Dah lama kita tak dengar cerita dia. Siapa tahu ni? Kalau nak tahu siapa, kenalah saksikan Nostalgia Seni dalam Istimewa Malaysia hari ini sempena Tahun Baru Cina. Selain itu, ketahui rahsia di sebalik tahun harimau. Apakah simboliknya? Dan kita nak tahu juga tentang keistimewaan tarian kebudayaan masyarakat Cina. Semuanya dalam Malaysia hari ini Istimewa Tahun Baru Cina, Selasa jam 9.30 pagi hanya di TV3.
Itu yang dipilihlah oleh Media Prima pada tahun ini untuk semarakkan lagi perayaan Tahun Baru Cina. Namanya adalah Yuhu. Saya tahu kenapa. Sebab dia macam Yahoo juga, tapi Hu tu dalam betul lah hari tu datang dalam masyarakat Cina. Hu tu dia macam harimau lah. Betul tak? Saya tak tahu. Hari Kena tu dia tanya datang. mak saya. Betul lah. Jadi sebab tu lah. Okey, kita nak ceritakan juga bersempena alang-alang ni lah. Hari ni Jumaat. Tadi pun jalan pun sedikit lancar kan. Mungkin ramai yang dah memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung, bercuti dan sebagainya. Ada SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk sambutan Hari Raya Tahun Baru Cina ini. Nasihat untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19, kita perlu beringatlah walaupun dah lama tak jumpa ataupun jarang kita jumpa dengan ahli keluarga kita, ia menjadi satu tanggungjawab. Inilah norma baru. Kalau kita sayangkan orang tu, kita buat saringan ujian COVID-19. Nombor 1, lakukan ujian itu. Nombor 2, hadkan bilangan orang berkumpul secara fizikal dalam satu kawasan. Macam biasa dulu kita kena buat checklist. Raya dulu. Siapa boleh masuk time slot 1 sampai ke 2 ni. Jadi kita boleh mengawal kesesakan dan kurangkan risiko itu. Dia sedikit renyah lah. Tapi adalah kerja sikit. ada keperluan lah. Dan seterusnya ada juga salinan nasihat yang diberikan, iaitu elakkan daripada berkumpul atau berkunjung jika tidak sihat. Ini paling penting. Sebab kadang-kadang kita rasa macam terbatuk terbersin sikit kan. Itu pun kalau boleh, apatah lagi bila kita nak berkumpul ni, kita ada disiplin sikit lah. Kita tak perlu datang, kita beritahu je tuan rumah, bagi tahu je ibu bapa kan. Kadang-kadang mak ni akan heret kita. Cakap je tak sihat sikit, mungkin untuk kebaikan bersamalah untuk orang yang datang. Dan kalau kita sihat dan boleh berkumpul sekalipun, jangan lupa pelitup muka macam saya dengan Hanif tengah pakai ni. Walaupun dah bertahun-tahun kita pakai ni, tetap kita kena pastikan ada di muka kita. Walaupun kita dalam orang kata suasana beraya ataupun menyambut sambutan tahun baru. Okey, dan yang terakhir, ada satu lagi. Silakan. Maafkan saya. Ini sangat penting dan mungkin ramai yang terlupa atau terlepas pandang. Kalau kita nak berkumpul tu, kalau kita nak beramai-ramai tu, pastikan ada tempat yang sistem pengudaraannya kita nampak, clear, dan juga kita tahulah dia tidak perlu terlalu crowded kan untuk berada dalam satu kawasan. Kita tahu tingkap yang terbuka, ada sistem pengudaraan yang baik. Itu sangat penting juga dalam, sebab ini memang diakui di seluruh negara oleh World Health Organization sekalipun, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, bahawa pengudaraan ini sangat penting dalam usaha untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19 itu. Ya, jadi ingatlah kalau kita lupa sekalipun, kita ingatlah jiran kita dan sebagainya. Okey. Itulah antara kita berkongsikan #CNY 2022. Kau hebat Cai. Itu yang sedikit awal, tapi siaran istimewanya akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Kami akan terus bersiaran bersama dengan anda untuk teman semua yang menonton kaca televisyen dan juga di Facebook Live kami. Okey, kita dah berada di hujung. Terima kasih meluangkan masa bersama kita di pagi Jumaat ini. Semoga menjadi hari long weekend yang baik dan sihat dan juga selamat untuk anda semua yang menonton pagi ini. Terima kasih. Senyum selalu. Hanif Miswan dan Sofia. Assalamualaikum. Bye.